أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka. Dan tidak perlu kami menurunkannya. Kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat. Maka dengan serta-merta mereka semua senyap sepi, tidak hidup lagi. Sesungguhnya besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Tidak datang kepada mereka seorang rasul, melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami untuk menerima balasan.
Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami. Ialah bumi yang mati, kami hidupkan dia, serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maka patutkah mereka tidak bersyukur? Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Dan sebahagian dalil yang tersebut ialah matahari. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya, berbentuk melengkung seperti tandang yang kering. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. Dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing. Dan satu dalil lagi untuk mereka insaf ialah kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh syarat. Dan kami ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya, yang mereka dapat mengenderainya. Dan jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka. Kiranya kami lakukan yang demikian, maka tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada mereka. Dan mereka juga tidak dapat diselamatkan, kecuali dengan kemurahan dari pihak kami memberi rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga ke suatu masa. Masih lagi kita membaca ayat-ayat di dalam surah Yasin. Surah yang ke-36 pada juzuk yang ke-22, pada juzuk yang ke-23. Bermula ayat 28 sehingga ayat 44. Ayat ini masih lagi baki kepada kisah Habib Najjar yang kita ceritakan semalam. Dan juga ayat ini, ayat-ayat yang kita bacakan menjelaskan tentang dalil-dalil kekuasaan Allah Ta'ala dan dalil-dalil kebangkitan semula manusia dan sifat rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kata Allah, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ. Dan tidaklah kami turunkan ke atas kaum yang telah membunuh Habib Najjar, lelaki yang datang membenarkan Rasul-Rasul yang dihantar oleh Nabi Isa untuk berdakwah di Antakya. وَمَا أَنزَلْنَا, dan tidak kami turunkan ala qaumihi, pada kaum Antakya itu, min ba'dihi, selepas kematian Habib Najjar, min jundin minas sama, malaikat-malaikat daripada langit. Wa ma kunna munzilin, dan kami sekali-kali tidak akan menurunkannya. Allah menceritakan bagaimana Allah binasakan negeri Antakya, bukan dengan cara menurunkan malaikat untuk memerangi mereka atau menghancurkan mereka. Kerana menurunkan malaikat untuk menghancurkan suatu kaum bila kaum ni kaum yang besar. Adapun setakat kaum kecil macam tu, kecil, maka Allah punya cara membinasakannya sendiri, kaedahnya sendiri. Kalau kaum Ad, kaum Thamud, kaum-kaum yang besar, yang jauh lebih besar daripada kaum Antakya, maka kaum Antakya yang kecil untuk
kita mengetahui setiap penderakan itu Allah akan musnahkan mengikut kapasiti, mengikut bentuk. Kaum yang kecil dia ada cara dia, kaum yang besar dia ada cara. Maka kaum yang namanya negeri Antakya ini kami tak turunkan malaikat untuk menghancurkan mereka. Dan kami tak akan turunkan. Habis bagaimana Allah membinasakannya? In kanat, ia cuma hanya satu cara membinasakan mereka. Cara paling mudah, sayhatan wahidah, satu jeritan suara. Fa idza hum khamidun, lalu mereka semua rebah mati tidak bernyawa. Perkataan sayhah, satu jeritan. Itu Allah tidak menjadikan kebinasaan mereka dengan diturunkan pada malaikat. Tetapi cuma satu jeritan yang datang daripada Jibril AS. Jibril jerit sekali. Dia umpama kalau cikgu garang, disergah sekali, diam belaka. Tak perlu semua cikgu turun nak diamkan satu dewan. Contohlah kalau cikgu jenis garang. Dia sergah sekali, disebut diam, semua diam belaka. Ini kan pulih Jibril AS. Maka Jibril, dia sergah dengan satu sergahan. Dengan satu suara sahaja. Fa'ahlakahum. Lalu membinasakan mereka. Kata Allah, fa'idhahum khamidun. Perkataan khamidun makna terpadam seumpama api terpadam. Kita ambil lilin ke api. Kita pun tiup. Tiup, dia pun terpadam. Dengan masuk tak mungkin dia akan menyala lagi. Padam. Habis. Maka malaikat dengan satu seruannya sahaja, fa'idhahum khamidun, mereka padam semua. Bukan kita pun guna ayat kita, padam dah tu, dah padam. Maksud dah mati. Binasa ke semua mereka itu. Perkataan padam ini untuk menunjukkan kata ulama, isyaratun ila suratil halak. Menunjukkan cepatnya mereka binasa. Umpama kita letak lilin, kita pun tiup, pun padam. Kejap je. Hanya beberapa second atau kurang pada second tadi. Padam. Jadi penduduk Antakya yang telah mendustakan utusan pada pendakwah yang dihantar oleh Nabi Isa. Yang kita dah sebut nama mereka. Yang bernama Yohana, Syamun dan Bulus. Ketiga-tiga mereka ini Hawariyun. Pembantu setia Nabi Isa AS. Di mana Nabi Isa menyuruh mereka bertiga untuk pergi ke negara Antakya. Di selatan ataupun di utara Syria, Syamal Suria, di utara Syria, untuk mengajak mereka beriman. Yang beriman cuma seorang, Habib bin Mari, atau dikenali dengan Habib An-Najjar, mengikut kebanyakan para mufassirin. Yang mereka membunuh Habib ini. Bukan mencela, memperlinya dengan berkata, masuk syurga, pergi masuk syurga. Maka kesan mereka mendustakan dan mempermainkan segala ayat-ayat Allah. Mempelekehkan hamba-hamba Allah. Bukan para pendakwah yang membawa kebenaran. Maka Allah menghancurkan mereka sekelip mata. Maka cerita manusia hancur sekelip mata bukanlah cerita yang jauh daripada kita. Bukan setiap kali kita dengar cerita gempa bumi yang cuma berlangsung 2 minit, 3 minit habis manusia. Atau tsunami yang kurang 1 jam lalu beratus ribu mati. Semua benda tu yang kita sebut semalam sebagai satu tanda kebenaran yang Allah dan Al-Quran ceritakan. Bagaimana manusia boleh hancur sekelip mata. Cuma berbeza umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu. Sebab di antara khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebut bahawa mereka tidak akan dibinasakan semuanya. Dibinasakan dan tinggalkan sebahagian untuk mengambil peringatan. Kita baca kisah tsunami, dia tak akan mati semua. Gempa bumi di Bam, Iran satu ketika dahulu. Gempa bumi di Turki baru-baru ini. Letusan Gunung Pinatubo di Filipina. Dan banyak kejadian, dia tetap akan meninggalkan orang-orang yang dia saksi. Ia berbeza dengan umat dahulu, mati semua. Habis, hancur semua. Tidak tinggal melainkan kesan-kesan negara mereka. Macam Madain Soleh, yang tinggal cuma kubur je. Yang siapa yang pergi ke Madain Soleh, dia cuma pergi melawat kubur. Binang-binang yang ada itu cuma kubur. Tidak ada lagi apa yang tinggal. Yang berupa tamadun mereka yang hebat. Di tanah yang lapang. Yang pernah wujud satu tamadun yang hebat.
yang membina banglo-banglo yang besar. Sebahagian pada tanah rata, sebahagiannya pada gunung ganang. Kalau kita tahu penduduk Samud, mereka membina setiap orang ada 2 rumah paling minimum. Satu di tanah rata. Satu lagi di gunung ganang yang mereka pahat. Kesemua hancur. Yang tinggal ialah kubur-kubur mereka. Kalau ini kita melawat di Ula, yang lebih kurang jaraknya 400 lebih daripada Madinah, 400 km, yang kita tengok ialah peninggalan kubur-kubur. Ini kubur ini kubur ini kubur ini. Ini yang kubur baru siap ataupun hampir siap dan sebagainya. Begitu kehancuran kau. Sama Antakya. Maka ia hancur, Allah nak cerita cepatnya, Allah menggunakan menyebut perkataan padam, khamid. Umpama api padam. Kita tiup, padam. Sekejap ia berlaku, sekelip mata. Maka binasa seluruh penduduk Antakya. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya hasratan alal ibad. Lalu datanglah penyesalan pada kaum yang binasa ini. Aduhai menyesalnya kami semua. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Disebabkan mereka ini setiap kali datang kebenaran rasul-rasul, para pendakwah, dan juga apa pun cara kebenaran itu datang, mereka suka mempersenda-sendakan. Mereka bukan sekadar tolak, mempermain-mainkan. Istihza', yakni mengejek-ngejeknya. Contoh kita, kalau orang beritahu satu perkara yang betul, kita pun tak nak dengar. Okey lagi, selagi kita tak ejek. Orang cakap, saya tak percaya. Okey, dia jauh lebih lembut. Berbanding tak percaya satu, kemudian dia siap ejek-ejek pula. Maka mengejek ini menyebabkan mereka cepat binasa. Seorang yang menolak kebenaran, belum lagi diberikan kebinasaan. Tapi bila mereka ada 2 sifat. Pertama, sombong. Yang kedua, ejek. Maka bila kita baca kisah-kisah umat-umat yang binasa, waktu mereka menolak kebenaran, setakat mereka menolak kebenaran, mereka tak dibinasakan lagi. Mereka masih lagi mendengar hujah. Dan kita tahu semua para Nabi, mereka berdakwah pada kaumnya untuk satu tempoh panjang. Hatta kisah Antakya, pendakwah yang datang selama 10 tahun. Bukan 10 minit, 10 hari, 10 tahun berdakwah. Dan demikian juga Nabi-Nabi yang lain, ada yang ratus tahun, ada hampir 1000 tahun. Sebagaimana kisah Nabi Nuh. Macam mana dipercepatkan kebinasaan kepada mereka? Bila cara mereka menolak kebenaran, pertama dengan sombong. Dia kata kamu ni golongan akal pendek, golongan orang bawahan, kita orang bangsawan, mereka merendah-rendah. Kamu golongan bodoh-bodoh belaka, kami orang cerdik. Ya ikut kamu semua orang bodoh. Bukan mereka kata pada Nabi-Nabi bodoh. Para Nabi menjawab, kami bukanlah orang yang bodoh. Artinya mereka menghina dengan maksud sombong. Yang kedua, sampai peringkat mereka mengejek-ngejek. Mana syurga? Kenapa tak turun berkeping-keping langit atas kepala kami? Kenapa tak hidup balik orang mati? Mereka menghina dan melekehkan. Mana Tuhan kamu? Biar Tuhan kamu tolong kamu. Kami akan hukum kamu. Kami akan azab kamu. Biar Tuhan kamu. Panggil Tuhan kamu. Ini mempersenda-sendakan. Sebahagian musyrik Mekah bawa tulang-tulang lalu campur depan Rasulullah. Cuba hidupkan ni. Dengan mempersendakan. Maka bila datang 2 watak ini, supaya kita pun tahu. Kita kadang-kadang bila orang cakap satu benar, kita pun tak percaya juga. Misalnya. Tapi jangan buat 2 sifat ini. Sombong dan mengejek. Kalau selagi mana kita tak buat 2 sifat itu, akhirnya kebenaran akan kita terima juga. Kalau kita tak ada sifat itu. Tapi kalau mula sombong dan mengejek-ngejek, maka itu menjadikan pintu hidayahnya lebih cepat ditutup. Dan cepat kebinasaannya sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu. Bila mereka cuba mempersendakan. Sebab itu Allah dalam Quran banyak sebut pertama yastahzi'u. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan persendakan mereka. Mereka duk mengejek-ngejeknya, Allah akan ejek mereka nanti. Dan orang beriman akan mengejek-ngejek mereka. Macam mana? Dah okey, boleh selamat. Mana berhala dulu? Sebagaimana mereka ejek orang Islam akan ejek mereka. Sebagaimana Allah cerita dalam Al-Quran. Kemudian kata Allah Ta'ala, alam yarau kam ahlakna. Bukankah kaum-kaum yang dibinasakan itu tidak pernahkah mereka melihat? Kaum-kaum yang dulu mereka itu ahlakna qablahum. Kami juga telah binasakan. Min qablihim minal qurun. Daripada kurun-kurun yang berlalu. Annahum ilaihim la yarji'un. Dek sama watak mereka tak percayakan kembali pada Allah.
Allah cerita pada kaum ini untuk ambil pengajaran pada kaum dulu dan kaum dulu, pengajaran kaum dulu dan dulu dan dulu. Artinya cerita binasa mereka sama. Mereka menyangka mereka tak akan kembali pada Allah. Golongan Dahriyah menyangka manusia bila mati dia akan balik semula ke dunia. Itu Dahriyah. Dan golongan-golongan yang menyembah berhala pula, sebahagian mereka mengatakan mereka akan kembali pada jasad-jasad tertentu. Sehinggalah mereka apa yang disebut sebagai istinsakh atau penjelmaan semula. Nanti kalau mereka mati, roh mereka akan menjelma pada badan orang tu, badan orang ni. Roh mereka akan menjelma pada binatang tu, binatang ni, untuk tetap hidup di dunia. Ya, mereka tetap tidak percaya akhirat. Mereka anggap mati akan balik semula ke dunia. Itu buat filem mati balik semula ke dunia. Walhal hakikat yang Allah Ta'ala sebut, semua mereka yang mati tidak pernah kembali. Sehebat mana pun orang tu. Jangan kata orang jahat, orang baik pun tak boleh balik. Orang baik yang soleh pun tak boleh balik. Kan inilah peraturan Allah. Bukan cerita kita tak boleh balik di dunia. Demikian juga hari semalam pun kita tak boleh ganti atau kita tak boleh datangkan semula hari ini. Apa pun teknologi kita ada. Boleh tak kita datangkan semalam? Yang semalam 10 hari bulan kita nak bawa. Ada 11 hari bulan. Boleh tak kita nak bawa tahun depan datang sini? Itu pun kita tak mampu ubah. Apatah lagi nak hidupkan kembali manusia, tak boleh. Mereka terus berangan-angan bahawa kami akan kembali. Kami akan kembali. Angan-angan mereka. Maka Allah Ta'ala kata kamu tak akan kembali. Kamu akan dihimpunkan di sisi kami untuk dihisap. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Semua makhluk Allah ini akan berada di hadapan kami. Yakni pada mahsyar. Untuk dihisap. Kemudian setelah Allah Ta'ala menjelaskan bahawa semua manusia ini akan kembali pada Allah. Walau ada yang tak nak percaya akan kembali pada Allah, dia akan kembali. Dan semuanya akan dibangkitkan semula. Dan semua makhluk Allah ini akan berdiri di hadapan Allah pada mahsyar. Lalu Allah Ta'ala suruh kita fikir. Dan manusia berfikir tentang tanda-tanda bagaimana Allah akan hidupkan kembali. Dalam banyak ayat Allah dah cerita dan kita dah huraikan. Maka dalam surah Yasin ditegaskan lagi, kata Allah, wa ayatul lahumul audul maitah, dan tanda kamu akan dibangkitkan semula, lihatlah bumi-bumi yang mati. Tanda kamu akan dibangkitkan semula bila kamu dah mati, lihatlah bumi-bumi yang kering kontang, ahyainaha, lalu kami menghidupkan kembali. Banyak mana bumi-bumi yang kering kontang, maka Allah hidupkan, Allah hijaukan kembali. Diturunkan hujan dan tumbuh tanam-tanaman seolah-olah tidak pernah pun kemarau sebelum ini. Tidak pernah gersang pun sebelum ini. Bahkan kita lihat dalam peta dunia, banyak bumi yang kering kontang bertukar menjadi kebun-kebun dan ladang. Atau di padang-padang pasir Sahara, di padang-padang pasir yang luas, semuanya bertukar kali hari ini menjadi taman-taman, menjadi ladang-ladang. Semuanya itu tanda bagaimana Allah menghidupkan semula manusia. Allah beri satu kiasan yang selalu manusia tengok depan mata. Kata Allah, wa ayatul lahum, ini tanda-tanda bagi mereka. Ayat-ayat dan bukti-bukti bagi mereka. Al-audul maitah, bumi yang kering kontang. Ahyainaha, kami hidupkannya. Wa akhrajna minha, lalu kami tumbuhkan daripadanya. Habban, benih-benih, biji-bijian. Faminhu ya'kulun, daripadanya kamu makan. Yang daripada biji-bijian seperti kita katakan padinya, gandumnya. Ini semua jenis jinsul al-hab. Jenis bentuk biji-biji yang menjadi makanan. Lalu daripada tanah kering kontang ini kami tumbuhkan padinya. Kami tumbuhkan gandumnya. Kami tumbuhkan bentuk jagungnya. Ini bentuk biji-bijian semua. Yang diambil manfaat oleh manusia. Oatnya, balinya, syairnya dan selain-lain dan sebagainya. Kemudian kata Allah Ta'ala, selepas menyebut tanda itu, lalu daripada biji benih itu kamu memakannya. Faminhu ya'kulun, lalu kamu jadikan ia sebagai sumber makanan kamu. Wa ja'alna fiha, dan kami juga jadikan daripada bumi yang kering kontang lalu subur,
Jannatin, kebun-kebun. Min nakhilin wa a'nab, daripada kurma dan anggur-anggur. Kenapa Allah sebut kurma dan anggur? Kerana ini jenis buah-buahan yang paling tahan. Dan buah-buahan yang paling banyak manfaat. Paling banyak kegunaan. Kurma dan anggur. Kesemua buah-buahan ini boleh disimpan untuk tempoh yang lama. Dan juga dari sudut gizi yang banyak di dalamnya. Baik anggur, baik namanya kurma. Disebut nakhil, yakni pohon kurma. A'nab, daripada perkataan inab, yakni anggur-anggur. Wa fajjalna fiha minal uyun. Dan di antara kebun anggur, di antara kebun kurma, fajjalna fiha, kami keluarkan air mata air. Untuk tunjukkan kebun itu sentiasa subur, sentiasa ada air. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lagi tentang tanda-tanda bagaimana Allah menghidupkan manusia dengan perantaraan kiasan dan fikiran, melihat bumi kering kontang tumbuh, sebahagiannya biji-bijian yang kita sebut padi, gandum, sebahagiannya buah-buahan. Liyakulu min samarihi, untuk kamu makan langsung daripada buahnya. Wa mimma amilat aidihim, dan apa yang kamu proses dengan tangan-tangan kamu. Kurma tadi diproses jadi apa? Jus kurma. Anggur tadi diproses jadi apa? Air anggur. Lagi diproses jadi apa? Macam-macam. Ini yang disebut oleh Allah. Wa ma amilat aidihim, dan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tengok, sama ada mengambil sumber ini terus, pokok kurma, kita terus makan buah kurma, rutubnya. Tu ambil tanpa ada proses. Anggur kita terus petik dah makan, basuh-basuh makan. Dan atau kamu makan melalui proses. Yang saya kata buat airnya, buat jus, sekian. Ada seorang saintis. Bila dia mengkaji dan melihat Al-Quran, dia kata dalam Quran banyak sungguh sebut tentang pokok kurma. Dia kata pasti ada sesuatu yang masih tersembunyi yang kita tidak tahu. Akhirnya apa yang dibuat? Dikumpulkan semua biji kurma. Kemudian dibuat research, dibuat kajian. Maka dikatakan daripada biji ini kami boleh keluarkan minyak kurma. Kita biasa dengar minyak sawit, minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak kelapa sawit dan lain-lain. Belum kita dengar minyak kurma. Diambil biji kurma. Kopi kurma selalu dengar kopi kurma. Diambil biji kurma tadi, dibuat satu proses lalu mengeluarkan minyak. Dan diyakini minyak kurma ini lebih baik daripada minyak lain. Sebab kurma Allah Ta'ala, Nabi SAW memberi perumpamaan pohon kurma seperti orang beriman. Pada setiap juzuk pohon kurma ini beri manfaat. Batangnya, daunnya, buahnya, bijinya, putiknya, masaknya, yang komengnya, akarnya. Semua ni ada manfaat. Semua. Bahkan kata Rasulullah, di antara satu pohon, perumpamaannya sama seperti seorang beriman. Cuba teka pohon apa? Ibarat pohon ini macam orang beriman. Dari sudut banyak manfaat. Dia orang beriman tak boleh tolong dengan tangan, ditolong dengan idea. Tak boleh tolong dengan idea. Mungkin ditolong dengan memberi semangat. Cara kita ni pelbagai. Yang mungkin boleh tolong sikit, tolong banyak. Yang mungkin tolong dengan melalui recommend, dengan cara recommend, dengan cara kita katakan tazkiyah atau sebagainya. Perumpamaan orang beriman itu sama macam pohon kurma. Bermanfaat semuanya. Tak kira kat mana, semua manfaat. Maka ini dari sudut kelebihan pohon kurma ini. Bila Allah menyebut liyakulu min samarihi, untuk makan daripada buahnya. Wa ma amilat wa aydihim, atau dimakan daripada apa yang dibuat oleh tangan-tangan kamu. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Ada sumber makanan ni. Kata kita kalau ada sumber makanan kurma dengan anggur cukuplah. Satu bersifat makanan, satu bersifat buah-buahan. Satu memberikan kepada kita air yang cukup. Anggur air cukup dalamnya. Dan kurma memberikan gizi yang seimbang dalam badan kita. Gula yang engkau, dan macam-macam khasiat lah. Kita tengok buah kurma ni macam-macam khasiat. Anggur juga begitu. Maka Allah kata, tidakkah kamu mau bersyukur? Daripada nikmat buah-buahan ini, kamu hidup. Kamu berdagang, kamu berniaga. Kamu jadi jutawan, kamu jadi sekian. Tidakkah kamu mau bersyukur pada Allah? Allah bila beri satu nikmat, dia membina ribuan cabang rezeki.
Allah beri satu je nikmat. Ribuan cabang rezeki. Dia Allah beri kurma. Ada penjual kurma, ada penanam kurma, ada yang jual baja kurma. Semua yang berkait dengan kurma tu banyak. Masing-masing mendapat bahagian masing-masing. Rezeki masing-masing. Bukan di samping rezeki buah-buahan tersebut. Kurma dan anggur. Kemudian kata Allah. Lihat. Subhanalladzi, maha suci Allah. Khalaqal azwaja kullaha, yang menjadikan manusia itu berpasang-pasang. Maka sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang buah-buahannya. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut bahawa setiap kejadian makhluk itu Allah jadikan ia berpasang-pasangan. Baiknya nama tumbuhan, baik namanya manusia, baik namanya binatang. Itu ada seorang presiden, bekas presiden Amerika. Yang tak bagus, yang bagus dia. Kita sebut yang bagus dia. Bila dia kata Allah cuma mencipta dua jantina, lelaki dan perempuan. Maka kami tidak iktiraf jantina ketiga. Maksud transgender. Allah cuma ciptakan dua jantina, lelaki ke perempuan? Allah tak cipta satu lagi jantina tu, transgender Allah tak cipta. Kerana Allah sebut dalam Quran sendiri, macam kita baca, Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci Allah yang menjadikan setiap satu berpasang-pasangan. Kita sebut binatang, jantan betina, ada tak lain daripada tu? Binatang tadi, bukan jantan, bukan betina, habis apa benda? Transgender tak? Binatang. Tak ada. Atau bunga, sebunga jantan, bunga betina. Takkan ada sebut, ini bunga transgender. Bukan kita betik ni, betik betina ada, betik jantan ada. Ni kalau jenis betik jantan, betik yang cuma keluarkan bunga. Kita pun buat kerabu betik. Sebab apa ni betik jantan? Memang tak ada buah. Kita kat sini ada 2 batang betik jantan. Tak ada buah. Tunggu-tunggu tak berbuah. Rupanya untuk buat kerabu. Pisang pun sama. Ada pisang jantan, pisang betina. Macam mana tahu betina? Dia beranak betina tu. Jantan tak beranak. Allah jadikan semua berpasangan. Kita belajar proses pendembungaan. Bunga jantan, bunga betina. Hatta lebah. Jantan ada, betina ada. Kita tak jumpa lebah pondan. Tiba melintuk-lintuk nak pondang sekejap ni. Orang kadang-kadang kita ajaib dunia lebah. Saya melawat kebun lebah. Dia ada lebih kurang 20 ekar lebah, kebun lebah dia. Kita pergi yang tempat untuk dia promo korang, ada 2-3 ekar. Dia kata, Ustaz ni, berapa keajaiban lebah lah di antaranya. Kalau lebah tu mabuk, lebah pun mabuk juga. Ada lebah kaki mabuk. Dia akan dihalau keluar dari sarang dia. Saya kata betul-betul. Kita tengok ni, lebah mabuk. Bila lebah tu, dia mungkin mencuri makan madunya sendiri. Madu. Dan dimakan dengan berlebihan, bukan keperluannya, dia jadi mabuk. Bila dia mabuk, apa yang komoditi lebah tu buat? Halau dia keluar. Akhirnya dia pun terkeluar. Duduk kat luar, dia tak dibenarkan masuk sampai hilang mabuk. Tengok lebah pun, anti orang mabuk. So sama-sama lebah tu, dia bukan minum arak. Dia mabuk dia sebab minum madu banyak. Saya pun bukan kajilah, saya pun nak tahu lebih lanjut. Macam mana kalau orang makan lebah boleh mabuk? Saya tengok satu dokumentari daripada Nepal. Tentang cari lebah di pergunungan Himalaya. Kalau mereka cari lebah. Ni lebah gunung, lebah paling kuat sekali. Warnanya seperti emas. Bila mereka makan melampau, mereka akan mabuk. Mereka ambil, mereka makan macam, makan betul-betul. Kesan makan banyak menyebabkan mabuk. Sehingga dipapah untuk bergerak. Kita setakat makan madu tak mabuk lagi sebab kita bukan jenis suka sangat makan madu. Makan gula kita suka, tu kena kecil manis. Janganlah kita tengok orang suka makan madu sungguh. Saya tengok dalam dokumentari Nepal tadi, mencari madu di Himalaya. Dia ambil macam panjang macam tu, macam kek, makan. Dia banyak dia makan, dia pun mabuk. Dia mabuk lalu terpaksa dipapah untuk turun. Lalu saya pun cerita ingat ke lebah mabuk tu. Maksudnya lebah pun sama. Dia akan makan madu dia untuk tenaga dia. Dia buat sama-sama kutip madu dan dia boleh makan lah. Ikut kadar dia. Kalau dia mengambil secara melampau maka dia pun mabuk. Lalu komuniti pun halau dia. Halau dia. Ya, binatang. Ini kalau ada jenis pondang lebah mau dibunuh. Artinya tiba-tiba ada manusia cuba perjuangkan jantina yang ketiga. Minta kita iktiraf. Akhirnya kita terpaksa buat jambang 3. Laki, perempuan, transgender.
Kan pelik tidak ada dunia buat macam tu. Keliru anak-anak. Keliru anak-anak. Keliru manusia. Allah sebut dalam Quran, Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci Allah yang menjadikan setiap satu itu berpasangan. Kulluha, semuanya kata Allah. Mimma tumbitul ard, daripada apa yang keluar daripada bumi. Wa min anfusihim, daripada diri kamu sendiri, manusia, lelaki, perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan yang lain yang kamu tak tahu, yang berupa yang kita sebut macam-macam makhluk jantan betina. Semua makhluk tu ada jantan betina. Hatta kita dalam budaya Melayu kita ada tempurung jantan, tempurung betina. Kita akan guna ayat tu. Bukan ni garang jantan, garang betina. Peluh jantan, peluh betina. Ada ni peluh jantan. Anak jantan, lain, anak betina. Dia ada takbir itu. Kata Allah, wa mimma la ya'lamu, dan apa yang kita tak tahu dalam pembahagian jantan betina. Semua makhluk Allah ada. Jantan betina, ikan ada jantan betina. Burung ada jantan betina. Semua makhluk ni ada pasangan-pasangan. Untuk Allah menjelaskan, memecah belah ataupun memecahkan pemikiran manusia. Yang saya katakan keliru hari ini untuk melihat ada satu jantina lain. Kononnya saya memang lelaki tetapi jiwa perempuan terperangkap dalam diri saya. Yang ni pula saya perempuan tetapi ni jiwa lelaki terperangkap dalam diri saya. Ini semua syaitan masuk badan dia. Yang cuba menjustifikasikan kenapa mereka menukar jantina. Tentang masalah lembut, tegas, dia berkaitan pendidikan. Dididik. Tanya kalau yang namanya transgender, cuba dididik dia. Kalau dia lelaki, cuba didik lelaki. Kalau dia perempuan, cuma didik perempuan. Nescaya mereka akan kembali pada fitrah. Bahkan kita belum dengar dalam dunia ini ada penjara transgender. Dia ada penjara lelaki, penjara perempuan. Kalau transgender buat maksiat, masaklah kamu. Yalah kalau dia jenis lelaki jadi perempuan, bila dia masuk penjara kat mana nak pergi? Dia akan pergi pada jantina asal dan IC dia. Tentang Thailand, dia benarkan orang tukar jantina, tapi dia tak iktiraf dalam IC. Sebab tu bila Thailand dia mengamalkan kerahan tentera macam Singapura, macam Israel. Jadi bila sampai masa geng-geng transgender ni terpaksa jadi tentera. Lembut sakan, jadi kerah masa tu. Sebab kena jadi askar. Kerah sekejap. Berjambang sekejap. Kerana manusia tidak boleh mengubah apa yang menjadi fitrah manusia. Dan Allah sebut dalam Quran bahawa berpasangan-pasangan ini sama ada dari sudut tumbuh-tumbuhan. Bukan kamu manusia. Bukan haiwan. Bukan semua perkara. Sifat berpasang-pasangan. Bukan dalam dialog, dalam bahasa kita. Kita akan gunakan perkataan betina, jantan, laki, perempuan. Kita akan guna. Kita tak akan guna istilah-istilah lain. Melainkan menunjukkan kecacatan yang serius. Sehingga dia kembali pada asasnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, serta menyebut tentang tanda-tanda, bagaimana Allah menghidupkan kamu kembali dengan apa yang disebut sebagai tanda-tanda yang bersifat ahwal al-makaniyah. Melihat kepada tempat, iaitu bumi. Allah kali ini mengajak kita melihat kepada masa. Yang disebut sebagai al-azman. Keadaan masa. Ni keadaan tempat yang bernama bumi. Pada ayat berikutnya Allah mengajak kita melihat ahwalul azminah. Keadaan masa. Kata Allah, wa ayatul lahumul lail, dan tanda-tanda untuk kamu lagi. Bagi kamu melihat tentang adanya kebangkitan semula ialah malam. Naslaku minhun nahar, yang kami ambil daripada siang. Fa idahum muslimun, dan tiba-tiba manusia dalam kegelapan. Datang siang, mula-mula siang, malam pun datang. Lalu malam menutup siang sehingga kegelapan semua. Artinya mula siang kemudian datangnya malam. Bagaimana Allah merubah-rubah ciptaannya. Sebagaimana Allah boleh mendatangkan siang, mendatangkan malam, demikian juga Allah mendatangkan kamu kembali sesudah mati. Persis seperti datang malam dan siang. Cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, hidup, mati. Mati, hidup. Maka Allah yang mendatangkannya. Matahari tenggelam, timbul, tenggelam, timbul. Demikian kamu. Hidup, mati Allah boleh lakukan. Maka lihat tanda ni. Ini tanda langit pula. Tadi tanda bumi, tumbuh-tumbuhan. Ini lihat dulu tanda namanya malam dan siang. Satu tanda. Allah Ta'ala suruh kita lihat. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Kemudian lihat pula matahari.
bagaimana pergerakan matahari tersebut. Timur sehingga ke barat. Timbul kemudian tenggelam. Zalika takdirul azizil alim. Demikian Allah Ta'ala menentukan waktu. Dengan adanya matahari. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wal qamara qaddarnahu manazila. Dan lihat bagaimana peredaran bulan pula. Kami pusing-pusing peredarannya sehingga dikembali kepada asalnya. Kal urjunil qadim. Seperti tandang-tandang yang lama. Kembali menjadi bulan sabit. Di bulan daripada kecil seperti bulan sabit. Kemudian berkembang, kemudian mengambang 13, 14, 15. Mengambang penuh pada malam 15. Kemudian mengecil sehingga menjadi sabit, kembali bulan sabit. Seumpama tandang. Tandang kurma. Kalau urjunil qadim. Tandang yang lama. Lihat pergerakan masa itu. Yang menentukan hari. Yang menentukan bulan. Yang menentukan tahunnya. Maka demikian kamu manusia berubah-ubah. Allah jadikan kamu daripada kecil. Kecil, besar. Tua, kembali kepada kecil balik. Kita kecil, tak ada gigi. Rambut tak lebat. Kaki tak kuat. Saraf tak kental. Darah tak banyak. Kemudian mula naik. Saraf kuat. Gigi mula tumbuh. Rambut mula hitam, melebat. Kemudian kita lalu melalui proses bayi balik. Proses bayi balik. Gigi mula hilang. Tanggal satu persatu. Sehingga dah tak ada gigi. Dah macam bayi. Cuma bayi tua. Gigi tak ada. Rambut mula berguguran. Saraf kembali lemah. Akhirnya kita terciarak seperti bayi. Lemah seperti bayi. Berjalan pegang tongkat. Dulu zaman-zaman kita budak, kita berjalan pegang kerusi. Nak boleh ke laju kita berjalan, pegang kerusi, pegang mak kita, pegang ayah kita. Bertatih dengan abang-abang kita. Lihat bila kita tua bertatih kembali. Ada orang papa kita. Paksa pegang tongkat. Akhirnya kita tak mampu berjalan. Ini sama, persis. Seperti bayi, akhirnya kita mati. Dan Allah hidupkan kembali kita dengan proses itu. Sama sebagaimana proses bulan, bagaimana ia membentuk, kemudian kembali. Begitu seterusnya. Untuk manusia berfikir tentang kebangkitan semula. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Yang keempat, tanda yang lain. La syamsu yang barilaha an tudrikal qamar. Matahari tidak boleh mendahului bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tidak boleh mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua bergerak pada landasan yang ditetapkan. Allah nak beritahu. Ada orang kata, kenapa tak kiamat sekarang? Sama dengan kamu kata, kenapa tak malam sekarang? Siang dan malam ada peraturan. Siang sampai masa ditamat, maka datang malam. Dan bila datang malam, kita tak boleh kata, kenapa tak siang sekarang? Tak boleh. Ini peraturan Allah. Kita tunggu malam sehingga datang subuh. Matahari dia tak boleh potong bulan. Siang juga tidak boleh potong malam. Semuanya mengikut jalan yang Allah tentukan. Akhirat, dunia ada peraturan. Bila orang-orang kafir sentiasa mencabar Rasulullah. Bila kiamat? Bila kiamat? Bawakan kiamat, bawakan kiamat. Walau mereka perhatikan setiap benda ada waktunya. Saya tekan kalau seorang tu berada siang hari, lalu dia kata, bila malam? Bila malam? Kita kata ada malam tau. Bila malam? Boleh tak datangkan malam sekarang? Sabar, kejap lagi malam. Sebab kita tak boleh nak bercakap dengan orang yang tiba-tiba tak percaya malam. Ada. Sebab dia rasa siang je ada. Kita nanti datang malam. Bila malam? Sila bawa malam sekarang. Tak bolehlah bawa sekarang. Sebab dia ada peraturan dia. Sila bawa malakul maut sekarang. Tak bolehlah bawa sekarang. Dia ada peraturannya. Kalau betul sampai masa kamu, ya memang malakul maut datang. Kalau belum, maka masa dan waktunya ditentukan oleh Allah. Kiamat ini, Rasulullah diajar oleh Allah jawab. Ilmunya, waktunya, bila berlaku itu di sisi Allah. Aku cuma nak beritahu ada kiamat. Sebagaimana kita, Allah tunjukkan sebagai bukti setiap benda berlaku berjalan dengan masanya. Datang seorang budak. Dia kata, bilalah saya nak besar. Sabarlah kejap besar. Kejap nanti kita besar. Kan zaman-zaman kita kanak-kanak tak sabar-sabar nak besar. Apa nak besar senang nak lanyak orang pula. Tiba bila besar kena lanyak lagi. Tak selesai juga. Nak besar cepat senang nak cari kerja. Rupanya bila besar tak duit mak ayah lagi tak cari kerja juga. Dulu kan kita tak sabar-sabar nak besar. Sampai masa kita akan besar. Orang kafir, dia tak sabar-sabar mencabar Rasulullah SAW bawa bila kiamat. Allah sebut, lihat kejadian alam. Bukankah setiapnya itu bergerak mengikut sistem?
Siang tak boleh kejar malam, malam tak boleh kejar siang. Matahari tak boleh kejar bulan, bulan tak boleh kejar matahari. Kerana mereka bergerak pada tempat mereka masing-masing. Maka setiap apa yang Allah janjikan, dia akan bergerak pada waktu masing-masing. Syurga ada waktu. Neraka ada waktunya. Masukkan kami neraka siang. Ada waktunya. Kerana Allah Maha Hadir, Allah akan hisap kamu dulu. Allah akan bagi buku catatan kamu dulu, baru cerita neraka. Neraka itu ada. Tapi bila? Ya ada masanya. Semuanya ada masa dan ada waktu. Umpama kita sebut rezeki, rezeki kita ada. Rezeki kita ada, cuma ada waktunya. Ada masa. Siap sesuatu ditentukan. Sebagaimana ditentukan malam, siang, matahari, bulan, bintang, semua. Dalam ketentuan Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah, tanda lain lagi. Wa ayatul lahum, tanda bagi mereka lagi. Anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Kami telah selamatkan zuriat keturunan manusia di dalam kapal yang penuh syarat. Yang bahtera Nabi ini. Lihat di antara nikmat yang Allah beri pada manusia. Sebahagian Allah matikan. Sebahagian Allah hidupkan. Mereka memenuhi bahtera-bahtera. Yang berlaku banjir pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Dan nikmat bahtera penyelamat ini Allah terus berikan, jadikan untuk manusia menikmatinya. Kata Allah dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan ini, manusia melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmatnya. Wa ayatul lahum, dan tanda-tanda kebesaran Allah, rahmatnya. Anna hamalna, kami telah menyelamatkan zurriyatahum, zuriat mereka, fil fulkil mashhun, dalam bahtera yang penuh syarat. Wa khalaqna lahum min mithli ma yarkabun, dan kami jadikan kepada mereka kenderaan yang seumpama kapal-kapal tersebut. Di antara nikmat Allah pada manusia, Allah mengilhamkan manusia untuk membina bahtera, membina kenderaan yang mereka boleh naik. Kalau zaman dulu bahtera, Allah sebut ayat selepasnya, wa khalaqna lahum min mithlihi, dan kami jadikan seperti bahtera itu kenderaan-kenderaan yang lain yang mereka akan menaiki. Kapal terbangnya, keretanya, vannya, semua kenderaan ni. Baik, Allah boleh sebut semua kenderaan ini, Allah nak cerita apa? Nikmatnya pada manusia, cara Allah kekalkan sebagai manusia. Kemudian lihat apa yang Allah sebut selepas itu. Kata Allah, wa in nasha, kalau kami kehendaki, nughriqhum, kami boleh tenggelamkan kapal-kapal yang bawa barang, bawa manusia. Bukan kapal-kapal terbang, bukan kereta, kenderaan, van, bas, semuanya. Nughriqhum, kami boleh binasakan. Sehingga tak sampai ke tempat destinasi, kami boleh. Fala sarikha lahum, dan mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Walahum yunqadun, dan mereka tidak mampu diselamatkan. Illa, melainkan rahmatan minna, rahmat daripada kami. Tuan-tuan, bila jatuh kapal terbang, siapa boleh selamatkan? Bila tenggelam kapal, siapa boleh selamatkan? Bila berlaku kemalangan, bila berlaku musibah, siapa boleh selamatkan? Kata Allah, tak ada orang boleh selamatkan. Kenderaan-kenderaan yang kamu naiki, tak ada orang boleh selamatkan. Tapi Allah boleh selamatkan dengan rahmatnya. Sebab itu kita diajar bila naik kenderaan, kita membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa maksudnya? Maha suci Allah yang memperjalankan kami dengan kenderaan ini. Dan kami sendiri tak mampu mengawalnya. Walau ada steering, zahirnya boleh kawal. Tidak, tanya orang yang aksiden. Apa kata dia? Tak boleh kawal. Tanya pilot waktu berlaku aksiden. Dia kata tak boleh kontrol. Pada steering tangan dia. Tak boleh kontrol. Tanya pilot kapal bila tenggelam. Kami tak boleh kontrol. Sedangkan semua di tangan kamu sistemnya. Itu yang Allah sebut. Wa ma kunna lahu muqrinin. Ya Allah, kami tak mampu mengawasinya. Kami tak mampu nak handle-nya melainkan dengan izinmu ya Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hanya kepadamu kami kembali. Tentang kita baca doa kenderaan ini, supaya kita ingat apa? Mati. Sebenarnya bila kita naik kenderaan, baik kapal terbang apa pun, mati itu dekat dengan kita. Kalau tidak, kerana rahmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan bawa kereta berapa kilometer sejam? Saya buat 20 je Ustaz. Baik, kereta belakang tu bawa berapa? 200 km sejam. Kalau dia tabraknya kita, dia langgarnya kita, ceritanya apa kita? Tak adalah. Kapal, tuan-tuan tengok kapal. Kapal mana ada brek? Kapal tak ada brek, dia ada gear depan, gear belakang. Jadi selalu kita tengok kapal langgar tu langgar ni tak ada brek.
Bagaimana Allah Ta'ala dengan rahmatnya menyelamatkan perjalanan tadi? Tak berlaku ombak besar. Ya, berlaku sekali-sekala untuk tunjukkan kekuasaan Allah supaya ingat. Cuma manusia ingat Allah. Tetapi ribuan kapal beribu selamat. Kapal terbang ada tak terlepas? Ada. Tapi ribuan kapal terbang melepas. Mungkin satu dua yang terhempas untuk beri peringatan pada manusia. Allah boleh jatuhkan semua. Contoh naik kapal terbang, semua jatuh belaka. Boleh. Tapi Allah mengamankan setiap perjalanan manusia. Sebagai satu rahmat Allah. Kepada manusia nikmat. Lepas Allah menyebut tentang tanda-tanda kebangkitan, maka Allah sebut pula nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kamu untuk kamu panjang umur. Tapi apa yang Allah kata tentang panjang umur ni dengan apa Allah kata? Wa mata'an ilahi. Ya, kami selamatkan kamu tetapi ada satu tempoh. Allah selamatkan kita daripada banyak malapetaka, kemalangan dan sebagainya. Tapi untuk satu tempoh yang akhirnya kita akan mati. Kalaupun kita tak mati dengan cara kemalangan, kita mati juga. Oh, Alhamdulillah saya terselamat daripada tsunami. Selamat daripada gempa. Terselamat daripada kapal terbang. Terselamat daripada bas yang banyak selamat. Tapi kamu tak terselamat daripada kematian yang dijanjikan. Semua orang cuma diberikan untuk hidup seketika. Kalaupun kita rasa hari ni kita hero, masih accident, Ustaz saya seorang selamat. Bukan maksud kamu akan hidup selamanya. Kamu diberi nikmat tempoh seketika lagi. Kelak kau akan mati. Dia baca kisah orang terselamat daripada tsunami Thailand. Seronok dia selamat. Lepas selamat, dia terus mulakan, dia jenis orang suka beraktiviti. Terus cari gunung pula banyak, akhirnya jatuh gunung, mati. Dia tak mati tsunami, dia mati gunung. Itu Allah sebut mata'an ilahin. Kami akan beri tempoh kamu hidup. Lepas kamu selamat daripada sekian-sekian untuk satu tempoh. Kita Masya Allah selamat daripada gempa bumi katakan. Selamat. Kita selamat daripada puting beliung, banjir. Selamat. Apakah bermaksud kita akan hidup selamanya? Tak. Allah beri satu tempoh seketika. Akhirnya sampai masa kita pun mati dengan cara yang Allah kehendaki. Tak mati accident, tak mati dengan malapetaka itu, maka kita pun matilah dengan cara yang Allah kehendaki. Bagaimana dengan tuanya? Yang tak mati COVID, dia mati cara lain. Dia tetap mati. Maka kematian atau kehidupan kita kat dunia cuma mata nikmat hin. Apa maksud ilahi? Untuk satu tempoh. Satu tempoh. Sebab tu jangan rasa saya akan hidup panjang. Kalaupun kamu panjang umur, linaftarid. Kita contohkan kalau orang ni dapatlah 100 tahun. Tapi sampai lepas 100 tahun, apa berlaku sebab itu? Dia tetap rasanya umurnya pendek. Datang kematian. Kita pejam celik, kematian akan datang. Bagaimanapun kita terselamat daripada banyak perkara. Saya terselamat daripada banyak penyakit. Semua sakit orang yang saya dengar orang cakap tu saya tak ada. Saya terselamat daripada banyak musibah-musibah. Saya tak pernah gaduh dengan orang sekian-sekian. Tak pernah kena santau, tak pernah kena sihir. Tak pernah tu. Tapi ia tidak akan memberi satu isyarat kamu tak akan mati. Kita terselamat daripada banyak perkara musibah bukan isyarat kita tak akan mati. Tapi kita ada satu tempoh lagi sehingga yang ditentukan oleh Allah. Akhirnya tempoh itu sampai. Sebagaimana kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ bila datang waktu mereka. Maka tak akan lagi dapat ditangguhkan, ditempuhkan, dicepat atau dilambatkan. Maka semua berlaku kematian. Maka akhirnya Allah ingatkan manusia akan kematian. Nikmat-nikmat Allah beri sebagai ujian. Tapi bagaimanapun besar nikmat Allah bagi, nikmat ini akan berakhir kematian. Maka yang paling penting ialah mencari bekalan kematian. Bukannya melihat bekalan dunia. Mencari bekalan kematian. Sebab kesudahan kita mati. Maka orang yang cerdik menggunakan segala nikmat dunia untuk cari bekalan kematian. Gunalah segala umur panjang tadi untuk cari bekalan kematian. Gunalah segala harta yang Allah beri pada kamu untuk cari bekalan kematian. Gunalah segala kawan-kawan yang kamu ada ni untuk mencari bekalan akhirat. Guna seluruh anak-anak zuriat yang kamu dapat untuk mencari bekalan akhirat. Gunakan seluruh pasangan yang kamu ada untuk cari bekalan akhirat. Maka itu yang perlu kita, wajib kita lakukan. Kenapa? Cerita dari awal tadi, manusia akan dibangkitkan. Sebab kita semua akan dibangkitkan pada hari pengadilan Allah untuk melihat perbuatan kita, baik ataupun buruk. Maka keimanan kita bukan sekadar percaya, tapi ia juga memberi maksud bersedia
untuk menghadapi hari tersebut. Dan kita tidak menjadi sebagaimana Allah sebut, ya hasratan alal ibad, ada celakanya hamba-hamba Allah yang melupakan hari kebangkitan semua. Jangan kita menjadi golongan hasrah, golongan yang celaka, yang menyesal. Kita nak jadi golongan yang mahzuz, yang bertuah. Golongan yang bertuah, keimanan kita pada hari akhirat dan kesibukan kita pada persiapan dan persediaannya untuk kita menjadi golongan as-su'ada yang bahagia. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum.